Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang, diberi kenikmatan, dipanjangkan usia dan dapat lagi kita bertemu dalam siri perbincangan dalam subjek Usuluddin yang mana pada kali ini kita nak bincang berkaitan dengan satu tajuk iaitu bagi subjek Usuluddin tajuk yang keempat dalam bab sirah yang bertajuk Fadlus Siyam. Okey. Fadlus Siyam iaitu kelebihan berpuasa. Okey, kita nak tengok kelebihan berpuasa melalui sepotong sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadisnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala As-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa inimru'um qatalahu aw syatamahu falyakul inni sa'imun marratain walladhi nafsi biyadihi li khulufu fammi as-sa'im atyabu 'indallahi ta'ala min rihil misk yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Rawahul Bukhari. Okey, maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, puasa itu adalah perisai. Maka janganlah melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dan perkara-perkara yang jahil. Okay. Tidak jika ada orang bertengkar dengannya ataupun memakinya, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku berpuasa sebanyak 2 kali. Dan Rasulullah berkata, dan sungguh diriku berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya perubahan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada haruman kasturi. Dia iaitu orang-orang yang berpuasa itu meninggalkan makan dan minumnya serta nafsunya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puasa itu adalah untuk Allah dan Allah akan membalasnya dengan nilai satu kebaikan dibalas dengan 10 gandaan 10 yang seumpamanya. Okey, sebelum kita pergi kepada syarahul hadis, kita tengok dulu apakah mufradat ataupun ma'anil kalimat yang terdapat dalam hadis kita ni. Okey, yang pertamanya adalah junnah. Okey, junnah iaitu wiqayatu au sitru, iaitu yang bermaksud benteng, perisai ataupun yang melindungi. Okey. Kemudian yang kedua, yurfasu yarfus, kalamu fahish qabis, kalamu fahishun qabihun, iaitu keji, iaitu perkataan yang kotor ataupun perkataan yang kesat. Yang ketiga, yajhalu at-tasarruf bihamkin, iaitu perbuatan yang tiada faedah, jahil. Okay, perbuatan yang tiada faedah. Yang keempat adalah syatamuhu sabahu, iaitu maki, memaki ataupun mencaci
Dan yang kelima, khulufun taghyiru raihatul fami bisababi tarakut ta'am asna isyam, iaitu berubah bau mulut dengan cara ataupun dengan sebab meninggalkan makan dan minum kerana berpuasa. Itu antara ma'anil kalimat yang terdapat dalam hadis yang telah kita bacakan tadi. Seterusnya syarahul hadis. Syarahul hadis an-siyamul hakiki an-siyamul hakiki anil lagwi warrafasi wal imsaki anis syahawat wa jami'u ma nahallahu anhu. Okey. Puasa yang sebenar ialah mengelakkan daripada bercakap perkara yang sia-sia dan menahan nafsu daripada kesemua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-siyamu yasturu sahibahu yaumal qiyamah minan nar. Puasa itu menegah pemiliknya, orang yang berpuasa, pada hari kiamat dari api neraka. Okey, dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita bahawasanya puasa itu adalah perisai ataupun benteng ataupun pelindung kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah tidak suka. Kemudian Rasulullah kata, sekiranya ada orang yang memaki kamu, sekiranya ada orang yang berbuat nak bertengkar dengan kamu ataupun dia maki ke apa ke, maka hendaklah kita ni berkata, kita ingat bahawasanya kita cakap dekat dia 2 kali, sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa 2 kali. Rasulullah nak ajar sifat sabar, sifat menahan diri daripada mengikut hawa nafsu. Okey. Kalau ada orang nak bertengkar, ada orang yang mencaci kita pun, kita ingat aku sedang berpuasa. Okey. Supaya kita tidak melayan kerenah orang yang cari gaduh dengan kita tu. Okey, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga okey, kita tengok ke perbincangan yang seterusnya. Okey, mafhum as-siyamu junnah. Okey, mafhum as-siyamu junnah, ya, maksud puasa itu merupakan perisai adalah yastarus sha'im minal ma'asi fid dunya wa fil akhirati sitra minan nar. Okey, puasa itu menghalang daripada puasa itu menghalang pemilik puasa ataupun orang yang berpuasa daripada melakukan maksiat di dunia, dan di akhirat pula dia menjadi perisai, dia menjadi penghalang orang yang berpuasa itu daripada api neraka. As-sawmu ha'ilin lil 'abdi an kulli fasadin. Okey, puasa itu mencegah hamba daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah. Okay. Kemudian as-sawmu junnatun, bermakna puasa itu merupakan perisai dengan makna yang pertamanya al-wiqayatu minal su'ul khuluqi wasafah wal jahlu. Okay. Yang pertamanya, puasa itu sebagai perisai ialah pencegahan daripada berakhlak yang buruk. Al-wiqayatu min su'il khuluq, pencegahan daripada berakhlak dengan akhlak yang buruk, berkata kesat dan melakukan perkara-perkara yang jahil. Yang kedua, sitrun minal ma'asi wa wiqayati min muqarafatil haram, menghalang daripada melakukan maksiat dan melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian yang seterusnya kita tengok kepada mafhum
fammi shaim at-tiyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Okay. Maksud mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi, iaitu raihatu ma yatasaidu minhu minal abkharah. Okay. Minal abkhirah. Okay. Iaitu bau ataupun bau nafas yang keluar daripada mulut. Kita nak bincangkan berkaitan dengan bau nafas yang keluar daripada mulut. Dan terdapat banyak pandangan pada maksud bau mulut itu lebih baik dari bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada bau kasturi, yang mana ianya dibincangkan daripada sudut bau mulut orang yang berpuasa lebih baik daripada haruman kasturi ini adalah balasan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Yang mana orang yang berpuasa, orang yang rajin berpuasa itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bau mulut dia seperti haruman kasturi. Okey. Kemudian antara pendapat berkaitan dengan bau mulut orang yang berpuasa lebih baik daripada bau kasturi ini adalah dia kata fi haqqil malaikah, ianya adalah hak malaikat. Kerana pada malaikat lebih berhak untuk mendapatkan bau yang baik daripada bau kasturi. Maksudnya kat sini, kalaulah kita ni semasa bulan-bulan lain selain dari semasa kita berada dalam keadaan kita tidak berpuasa, maka bau mulut kita tu sekiranya bau yang tidak baik, maka ia akan menyakiti malaikat. Kalau yang paling dekat dengan kita adalah yang berada di kiri dan kanan lah, Raqib dan Atid. Maka pada masa tu malaikat juga katanya tersakiti dengan bau mulut yang keluar daripada mulut kita ni. Akan tetapi sekiranya kalau keadaan si umpamanya badan itu sedang berpuasa, maka yang keluar daripada bau mulut kita tu adalah malaikat bau seperti haruman kasturi. Dia tak ada lah. Sebab biasanya kalau orang yang berpuasa, dia akan waktu kita tak makan apa-apa, okay, maka bau mulut kita tu akan bau lain lah. Dia ada keluar bau daripada dalam perut. Okay, dia bukan bau daripada kalau kita makan. Mungkin kalau kita makan benda-benda yang ada bau wangilah keluar. Kalau kita makan macam petai ke, bau petai lah keluar. Okay. So ianya adalah hak bagi malaikat. Okay. Dia berbeza dengan orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Dan malaikat ni dia akan bau mulut orang yang berpuasa itu seperti haruman kasturi. Kemudian yang keduanya adalah innallah yujzihi fil akhirah. Tuhan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya di akhirat. Okey, bau mulut seperti bau kasturi ini adalah bau yang dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Makna kata bila kita dibangkitkan pada hari akhirat itu, mulut orang yang suka berpuasa ini akan berbau seperti haruman kasturi, semerbak bau dia. So orang kenal ataupun Allah Subhanahu Wa Taala kenal, okey, ini umatnya yang suka berpuasa di dunia. Maka pada hari akhirat dia akan mulutnya akan berbau dengan haruman kasturi. Okey, kemudian yang ketiga at-tayyib 'alal qabul war-ridha, iaitu sebagai maksudnya bau mulut seperti bau harum kasturi ini adalah Allah menerima kebaikan daripada penerimaan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terima
um, kebaikan ataupun Allah meredai apa yang telah kita lakukan, iaitu dengan ibadah puasa itu. Okay. Kemudian kalau membincangkan berkaitan dengan bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada haruman kasturi ini adalah biasanya akan timbul isu gosok gigi. So kita tak perlu gosok gigi ke? Masa bulan puasa boleh gosok gigi, tak ada masalah. Okey. Kerana yang ditafsirkan dengan bau mulut seperti bau harum kasturi itu adalah pada di hari akhirat kelak. So bila macam sekarang ni kita sedang berpuasa, kita boleh gosok gigi, lepas sahur boleh gosok gigi. Okay, tak ada masalah. Kena boleh gosok gigi. Bukan kata biarkan macam tu je supaya lagi kuat berbau, tak boleh lah. Kalau bau kuat ni macam bau harum kasturi yang kita makan, contohnya sahur makan petai ke apa ke, habislah. Kan? Dia bau yang teruk lah. Okey. Kemudian kita pergi kepada mafhum as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Okey, puasa itu, maksud puasa itu Allah kata as-siyamu li, puasa itu untuk aku, puasa itu untuk Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya. Okey? Kerana innas saum huwal ibadatu lillahi wahdah. Kerana puasa itu adalah ibadah untuk Allah yang satu. Puasa itu ibadah untuk Allah yang satu. Wal khulus lil jalalah. Wal khulus lil jalal. Dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. As-siyamu li. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kata macam tu? Allah Subhanahu Wa Taala dia kata puasa umat aku ni adalah untuk aku. Kerana apa? Kalaulah kita berpuasa dalam bulan Ramadan ke ataupun puasa-puasa sunat yang lain ke, puasa itu cuma kita sahaja yang tahu. Kalau solat orang boleh nampak, zakat orang boleh nampak, orang boleh tahu. Tapi kalau puasa ni hanya diri orang yang berpuasa itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu bahawa tentang orang itu tu betul atau tidak dia sedang berpuasa. Makna kata kalau dia tipu pun, tengah-tengah dia kata dia berpuasa, tiba-tiba dia makan, dia minum, dalam keadaan tersorok pun, orang lain tak tahu. Dia keluar pergi, kau puasa ke? Mestilah puasa. Padahal, tadi dah tibai Maggi ke apa ke. So, puasa ni adalah satu ibadah yang betul-betul orang yang berpuasa dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu keikhlasan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah puasa. Okey? Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan membalas ataupun yang akan memberi pahala kepada orang yang berpuasa ni. Okey, kemudian yang terakhirnya ma yurshidu ilaihil hadis, pengajaran daripada hadis ini adalah an-siyamu min a'zamal auni ala tazkiyatun nafsi. Sesungguhnya puasa itu adalah salah satu cara untuk mendidik diri, tazkiyatun nafsi. Okay. Dan yang kedua, as-siyam Innas-siyamu wasilatun li tahsilil maqamit taqwa wal ihsan. Okey, puasa ini adalah jalan untuk mencapai maqam takwa dan ihsan. Okey. Dan semoga puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dengan adanya kelebihan-kelebihan puasa ni, marilah kita sama-sama untuk mempertingkatkan keikhlasan kita terhadap ibadah puasa. Okey, kita puasa dengan
seikhlas-ikhlasnya dan tambahlah ibadah-ibadah sunat yang lain di dalam bulan puasa ini khususnya, di dalam bulan Ramadan ini khususnya, dan semoga kita memperoleh pahala puasa yang berlipat kali ganda untuk Ramadan yang kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.